Ya, Yang Berhormat Kebangkrian. Terima kasih. Sambung. Ketua, bismillahirrahmanirrahim. Setelah saya membawa beberapa dokumen penting dalam ucapan saya sebelah pagi tadi, izinkan saya lepas saya mengemukakan dokumen jadual Seksyen 2/2 pemberian hak-hak kuasa-kuasa kebebasan dan keistimewaan tentang isu petroleum ini. Telah juga dibentangkan dalam ucapan saya yang dalam sesi yang lepas yang membawa Hansard yang berhormat Tun Rahman dan juga yang berhormat Ipoh Timur tentang isu ini. Sekali lagi saya berdiri membawa satu Hansard Dewan Negara yang bertarikh pada 4 hari bulan April 1989, di mana Tuan Hassan bin Harun yang meminta Perdana Menteri menyatakan tentang rancangan-rancangan anggaran hasil yang bakal dinikmati oleh Kerajaan Kelantan, dan dijawab oleh Perdana Menteri yang mewakili waktu Datuk Kasidah bin Gadam pada waktu itu. Dengan izin saya membaca, sekiranya minyak diperolehi di kawasan berhadapan dengan negeri Kelantan, maka Kerajaan Kelantan dan akan menerima hasil royalti sebanyak 5% daripada minyak dan gas yang dikeluarkan sebagaimana yang dinikmati oleh Kerajaan Terengganu, Sabah dan Sarawak. Dan keseluruhan dokumen ini Datuk Yang Bertua tidak langsung menyentuh tentang isu 3 batu nautika dan seumpamanya, di mana jawapan ini adalah jawapan yang diperbahaskan dalam Dewan Negara yang bertarikh pada 4 April 1989. Dan demikian juga Datuk Yang Bertua, saya membawa juga perjanjian yang dibuat, yang dimeterai di antara Menteri Petroleum Nasional pada waktu itu bersama dengan Yang Amat Berhormat Datuk Haji Muhammad Nasir, Menteri Besar Kelantan pada waktu itu, yang di dalam perjanjian ini mengatakan kuasa menyerah segala keistimewaan, yang langsung dalam dokumen ini Datuk Yang Bertua tidak menyebut tentang isu batu nautika, dan tetapi disebut dengan jelas tentang bagaimana sekiranya minyak ataupun hasil petroleum itu ditemui sama ada di daratan ataupun di lautan, maka hasilnya adalah 5% diserahkan kepada kerajaan negeri tersebut. Bang Krian, Saya law sikit boleh? Saya minta penjelasan ke Bang Krian sebab saya kurang arif mengenai isu royalti ini. Tapi saya rasa hal ini berterajaya mungkin boleh memahami apa soalan saya. Ada kaedah perundangan yang mengatakan best evidence rule, ataupun dikatakan the maker of the agreement, orang yang membuat itu ialah orang yang terbaik untuk kita tahu secara latar belakang sesuatu perjanjian itu terhasil. Di sini kita berhadapan dengan situasi yang mana orang yang terlibat secara langsung, Gua Musang, peguamnya itu Nik Sakir, lepas itu siapa lagi, berapa lagi tokoh-tokoh yang terlibat secara langsung. Saya membayangkan kalau itu pun tidak boleh dianggap sebagai the best interpretation ataupun tafsiran yang terbaik untuk diguna pakai oleh kerajaan, saya tak bayangkan kalau ke mahkamah nanti keterangan apa yang nak dibawa. Itu persoalan saya. terima kasih rakan saya daripada balik pulau yang membawa isu evidential approach yang telah pun kita bincangkan dengan teliti. Dan di sini saya ingin menyatakan juga di bawah akta keterangan best evidence rule ini, di mana saya bersetuju tadi yang dikatakan the maker of the contract yang masih hidup pada hari ini, saksi-saksi hidup yang terdiri daripada Yang Berhormat Mulia Gua Musang, Yang Berbahagia Tun Saleh Abbas dan Peguam Nik Zahir yang masih hidup, yang mereka sekarang ini bersama dengan sebuah NGO yang menjelajah ke seluruh negara, yang tidak boleh bersetuju di atas nilai kemanusiaan mereka, nilai intelektual mereka, yang tidak sekali-kali boleh menerima hujah 3 batu nautika dan tidak kali-kali boleh memilih untuk bersetuju dengan isu penggunaan wang ihsan. Di sini saya ingin mengatakan, melanjutkan sedikit lagi tentang intention of the framer, niat penggubal. Ini penting dalam
dalam perbahasan mana-mana kes mahkamah, sama ada di peringkat negara ataupun di peringkat nasional. Siapa yang membentangkan akta ini sudah tentu the right person, the authorized person adalah Yang Berhormat Mulia Gua Mun Sang yang masih hidup pada hari ini, yang berdiri pada hari ini untuk menyatakan tentang perkara ini. Di sini Yang Berhormat Balik Pulau, saya suka untuk merujuk satu kes penting di mana saya mengharapkan menjadi suatu ingatan yang jelas dalam pemikiran dan minda yang amat berhormat Perdana Menteri, supaya ingat balik akan jasa-jasa ayahanda beliau. Dan di sini saya di atas hujah Balik Pulau tadi ingin mengatakan satu kes yang saya rujuk berdasarkan kepada apa yang pernah dikatakan oleh Profesor Nik Anwar, seorang pakar sejarah daripada Universiti Kebangsaan Malaysia yang juga masih hidup. Kes ini saya bawa sebagai contoh bagaimana International Court of Justice ICJ yang memegang doktrin perundangan secara profesional yang kita akur akan keputusannya dalam kes Pulau Sipidan yang akhirnya diberikan hak itu kepada negara Malaysia. Apa buktinya? Apa hujahnya? Dalam semua dokumen-dokumen penting yang dikutip di Goa, dokumen-dokumen penting yang dikutip di Singapura, yang dikutip di kota London, semua dokumen ini dibentangkan. Kemudian ada suatu dokumen yang kecil, iaitulah satu risit pembayar cukai daripada pengambil telur penyu di Pulau Sipidan, dan kemudian risit itu diserahkan kepada pengambil telur penyu ini oleh penguasa Kesultanan Sulu waktu itu, yang mana Sabah pada waktu di bawah pemerintahan Kesultanan Sulu. Hanya dokumen yang kecil itu, yang mana Ketua Hakim ICJ telah menguatkan hujahnya di samping semua dokumen yang dibentang bahawa ini adalah suatu bukti bahawa hasil cukai itu dibayar pada Kesultanan Sulu, yang membuktikan bahawa Sabah itu milik Kesultanan Sulu, yang akhirnya adalah milik Sabah, milik Malaysia yang ada pada hari ini. Kalau Ketua Hakim ICJ boleh menerima bukti yang sekecil itu, surat resit itu, apatah lagi yang kita bawa dalam Dewan Yang Mulia ini, hansat-hansat parlimen yang penting yang dijawab oleh Perdana Menteri ataupun wakil Perdana Menteri, dokumen-dokumen perjanjian antara Kelantan dan Petronas, akta-akta yang kita bentangkan pada hari ini. Adakah semua ini merupakan satu akta yang diperlekehkan, yang dipersetan oleh pemimpin negara yang ada pada hari ini? Apa lagi bukti yang kita mahu? Saya rasa betul kalau kita merujuk pada buku sejarah kenegaraan dan politik ini, kita harus ingat, Datuk Yang Pertua, negara ini terbina di atas suatu sejarah yang panjang, membina persekutuan, meyakinkan rakyat, meyakinkan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Negeri-negeri Melayu yang bersekutu, bukan mengambil masa yang mengambil perkara yang mudah, mengconvince atau meyakinkan sultan-sultan yang akhirnya terdirinya Federation of Malaysia. Tiba-tiba pada hari ini segala hak, segala keistimewaan yang diserahkan, yang almarhum Tun Razak mengatakan kepada Yang Berhormat Mulia Tengku Ghazali Hamzah, kita mesti meyakinkan negeri-negeri dengan dokumen, dengan suatu perjanjian yang telus, yang ikhlas, yang termeteri. Kita minta hak mereka, kita balas mereka dengan 5%. Tangan kanan bergenggam erat bersalam, rupa-rupanya tangan kiri ada pisau di belakang, yang bila-bila masa tangan kiri ini boleh menikam mana-mana pihak yang mungkin tidak bersetuju dengan ideologi politik. Ini tidak langsung sesuai dengan semangat federalisme yang saya rasa saya berdiri sekali lagi di atas semua dokumen yang mampu kita bawa pada hari ini, dengan semua bukti-bukti hidup, dengan semua yang disebut tadi evidential approach yang diguna pakai dalam mahkamah, dalam perundangan. Mereka yang terbiasa dengan doktrin perundangan mesti akur, dan Hakim ICJ boleh mengiktiraf dokumen yang sekecil mana pun. Apatah lagi pada hari ini kita membawa semua dokumen ini untuk penelitian kerajaan yang ada pada hari ini. Jangan cabar lagi Kelantan untuk pergi ke mahkamah. Itu bukan satu cabaran yang bertanggungjawab. Sejak tahun
semenjak 16 September 78 apabila Petronas menghantar surat ini kepada kerajaan negeri Terengganu dengan bahasa yang sama, laras bahasa yang sama, niat yang sama, yang dalam surat-surat itu sehingga tahun 2000 menggunakan istilah royalty. Tetapi mengapa bila PAS pemerintah Terengganu maka ditukar kepada wang ihsan? Sedikit kebangsaan. Ini suatu yang saya rasa tidak perlu saya perjelaskan lagi, tapi yang penting saya rasa pisau itu sekarang telah dikeluarkan. Jangan menjadi seperti yang pepatah Melayu, telunjuk lurus kelengkeng berkait. Kementerian